Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Faisal Zakaria dalam Biar Pengalaman Bicara. Hari ini kita akan membicarakan tentang topik bagaimana untuk merancang dan membina kerja secara tersusun di dalam bidang penajaan. Apakah jenis-jenis penajaan? Penajaan terbagi kepada tiga. Yang pertama sekali adalah affiliate sponsorship ataupun kita namakan sebagai penajaan secara gabungan. Apa yang dikatakan dengan penajaan secara gabungan? Iaitu contohnya saya boleh katakan di sini ialah seperti tawaran diskaun yang diberikan melalui kod. Di sini kita boleh katakan apa yang saya katakan di sini ialah bagaimana kita boleh melihat trafik di akaun kita. Okey, perolehan hasil boleh didapati di sini. Maknanya kita ada link rasmi. Daripada sini kita boleh lihat bagaimana trafik tu berjalan. So maknanya kat sini affiliate sponsorship ni adalah satu penajaan yang bukan bercorak tunai ataupun barangan, tetapi satu link yang di mana kita bekerjasama dengan pihak penaja yang terbabit, di mana kita akan peroleh keuntungan melalui mereka, melalui penjualan. Yang kedua adalah penajaan berbentuk barangan. Apakah yang dimaksudkan dengan penajaan berbentuk barangan? Maknanya penaja memberi barang kepada kita. Contohnya maknanya air. Kita perlukan minuman. So maknanya dia memberikan drinking water ataupun mineral water kepada kita, jenama ABC contohnya. Okey, maknanya sebelum tiba di pihak penaja, maknanya benda perkara ni, maknanya sebelum kita memohon kepada pihak penaja, kita kena pastikan produk ataupun barangan yang kita perlukan itu kita mesti tahu. Dan bagaimana kita boleh membantu untuk memasarkan produk tersebut. Contohnya produk ABC tadi, okey, di mana mungkin kita boleh produk review, okey, dalam video kita ataupun di dalam kita punya website. Begitu. Dan perkara yang ketiga adalah penajaan berbentuk tunai. Ini yang paling susah. Nak dapatkan tunai bukan senang. So jadi maknanya ada tiga tadi yang saya katakan tadi, ialah satu adalah affiliate sponsorship ataupun penajaan secara gabungan, yang keduanya adalah penajaan berbentuk barangan, dan yang ketiga adalah penajaan berbentuk tunai. Perkara kedua yang perlu ada dalam perkara asas yang perlu ada adalah merancang dan membina kerja secara tersusun. Bagaimana yang dikatakan merancang dan membina kerja secara tersusun ni? Pertama sekali, apa yang saya katakan kat sini ialah maknanya kita akan susunkan dia seperti langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 atau langkah 5 dan pelbagai ya. Yang paling penting ialah dalam langkah-langkah tu ialah kita nak menuju hala tuju secara satu persatu. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam skrin yang akan dipaparkan di sini. Dalam langkah 1, saya letakkan prospek. Membawa maksud maknanya kat sini ialah siapakah mereka ni. Pertama sekali, kita kena pastikan kita selidik, teliti syarikat secara satu persatu. Kalau kita pilih syarikat A, B atau C, kita kena tengok kenapa dan mengapa. Maknanya kita kena kenal pasti siapakah penaja kita. Selain daripada itu, bagaimanakah kita dapat menarik mana-mana syarikat
untuk menarik minat mereka untuk menyertai acara ataupun kenapa dia mesti menaja kita. Itu penting tu. Okay. And then selain daripada itu juga, kita kena pastikan syarikat ini sanggup berbelanja. Ni kalau kita ambil syarikat yang tak ada duit pun tak guna juga. So kita kena pastikan juga, dalam kita selidik dan kita teliti satu-satu ni, kita kena pastikan syarikat ni sanggup berbelanja untuk memasarkan produk mereka. Kalau diorang tak sanggup, susahlah diorang nak taja. Sebab macam tadi kalau kita berpusing-pusing tadi, sebab dia ada 3 jenis. Sebab kita nak pilih, adakah mereka ni akan jadi kita punya affiliate, ataupun mereka ni akan jadi kita punya penajaan yang berbentuk barangan, ataupun mereka ni boleh menjadi penajaan kita berbentuk tunai. Sebab kita kena pastikan benda ni. Okay? Jadi kalau syarikat yang tak sanggup, maka penajaan ni tak akan berlaku. So, jadi selain tu, sebagai tambahan, kita kena kenal pasti juga siapakah audiens kita ataupun peserta kita yang akan datang, yang akan hadir. Kalau kita buat pengurusan acara, siapakah audiens kita? Okey, kalau kita buat penajaan, siapa peserta kita? Siapa penonton kita? Dari mana? So, maknanya kita kena pastikan benda-benda ni. Itu semua dalam langkah yang pertama, langkah 1. Sekarang ni kita nak pergi kepada langkah kedua, di mana kita kena explore ataupun kena teroka lebih lagi. Makna kat sini kita kena kenal pasti pula syarikat tu siapa pula orang yang bekerja kat dalam tu. Kita kena buat homework lah kat sini. Bukan nak dapat penajaan ni bukan mudah sebenarnya, tapi kita tak boleh buat benda tu secara sambelewa. Makna kat sini pastikan kita kena dapatkan temu janji, okey, dengan calon penaja kita. Siapakah calon penaja kita? Kita telefon ataupun kita menghubungi melalui website, ataupun banyak benda sekarang ni yang kita boleh hubungi, kita boleh dapatkan. Yang pastikan, kita kena pastikan kita kena buat temu janji. Okey. Yang kedua, selain itu, kita kena explore lagi. Kita kena pastikan kita mesti dapatkan maklumat cara mereka bekerja, ataupun maklumat cara mereka memasarkan produk mereka, dan maklumat tujuan perniagaan mereka. Kita kena tahu lebih detail. Okey. And then kita kena explore lagi. Kita kena pastikan kita maklumat tu kita kena betul. Pertama sekali, kita mulalah berinteraksi dengan mereka supaya mereka penaja-penaja ataupun pekerja-pekerja dalam penajaan ni, okey, mempunyai peruntukan. Okey, kita masih lagi dalam langkah yang kedua ni, iaitu dah explore dan teroka, di mana kita kena pastikan ataupun kita kena ambil tahu bahawa ada peruntukan ataupun berbentuk barangan ataupun kewangan secara anggaran saja. Kita tak perlu in detail. Maknanya kita tahu syarikat tu ada peruntukan untuk memasarkan produk mereka ataupun untuk menjenamakan produk mereka. Okey. Selain daripada itu, kita kena pastikan juga mereka ni berminat terhadap acara ataupun sukan yang kita tawarkan. Maknanya sama ada kita kena pastikan mereka ni betul-betul berminat untuk menaja. Kalau tak ada,
langkah kita ni ibarat langkah kiri, langkah kaki kiri. Jadi maknanya langkah sumbang. Pastikan benda-benda ni. Okey. So seterusnya ialah langkah yang ketiga, iaitu kertas cadangan. Dalam bahasa Inggerisnya proposal. Tadi dalam perkara yang saya katakan tadi, perkara asas yang perlu ada iaitu menghasilkan kertas kerja pemasaran yang berkualiti. So maknanya sekarang ni langkah ketiga ni macam mana kita nak buat? Okey, macam mana kita nak buat kertas cadangan itu proposal yang berkualiti ni? Apa perlu ada? Pertama sekali, dapatkan, maknanya dalam kertas kerja kita ni mestilah berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi. Ini bukan buat andaian. Kita tak boleh nak buat andaian dalam kertas kerja kita ni. Kita mesti dapatkan maklumat. So sebab tadi dalam langkah kedua tu kita dah explore, kita dah dapatkan maklumat. So sekarang ni macam mana kita nak buat? Okey. Mana lepas tu kita nak kena buat apa lagi? Kita kena gariskan terma-terma ataupun item-item yang boleh ditawarkan dalam situasi menang-menang. Makna apakah perkara yang boleh kita tawarkan kepada mereka dalam situasi menang-menang? So letakkan kos ataupun nilai di dalam proposal kita. Katakan kita nak mohon tunai, berapa tunai, barangan, apa barangan yang kita nak. Okey, kalau kita boleh buat secara gabungan, macam mana kita nak bekerjasama dengan mereka. So kita letakkan kos kat situ. Okey, so mungkin kalau dalam affiliate sponsorship, maknanya dia akan link dengan kita tak perlu jual pun. Kita letak dalam website kita linkkan, and then certain percentage akan menjadi pulangan kepada kita. Maknanya katakan 40% daripada hasil jualan tu akan diserahkan kepada kita melalui trafik yang kita kawal, ataupun melalui kepada pemasaran, ataupun melalui iklan yang kita buat, yang kita bantu mereka. Sebab kita boleh tengok daripada kawalan. Kalau kita perlukan tunai, maknanya kita berapa nilai tunai yang kita perlukan kat situ. Let's say 1 juta. Kenapa 1 juta? Apa yang kita boleh bantu? Apa yang kita boleh buat? So kita kena nilaikan. Kalau bentuk barangan, apa barangan yang kita perlukan? So berapa perbelanjaan kita selalu? Katakan barangan yang kita, minuman. Okey, minuman untuk 5,000 peserta. So minum berapa kos dia? So berapa bilangan yang kita perlukan? So kita kena pastikan nilai itu adalah tepat. Okey. Seterusnya ialah apakah langkah seterusnya? Maknanya dalam langkah yang keempat ni ialah persetujuan. Okey. Apa yang dimasukkan di sini? Kad. Okay, sekarang ni kita sampai ke langkah yang keempat, iaitu persetujuan. Okey, langkah ni, okey, apa yang dimasukkan persetujuan kat sini? Pertama sekali, okey, kita mesti dapatkan maklum balas serta cadangan dari pihak penaja. Maknanya kita bukan pandai-pandai sekarang ni, apa yang kita nak, kita bagi tahu dia. Jom kena ikut. Bukan. Penajaan takkan berlaku macam tu. So, jadi kat sini, pastikan yang pertama sikit, dapatkan maklum balas serta cadangan dari pihak penaja. Okay, apa yang maklum balas daripada ni, kita hantar surat kat dia. Okay, sekarang kita dah buat macam ni. Okay, and then, okay, apa pula cadangan daripada pihak dia kepada kita? Maknanya kita kena terima, kita kena ambil semua perkara-perkara yang mereka cadangkan, kita kena pastikan kita boleh buat. Okey. So, yang keduanya ialah sertakan juga perjanjian. Maknanya perjanjian yang kita nak buat itu mestilah, dalam perjanjian ni mestilah merangkumi nilai taja,
hak undang-undang, maknanya hak undang-undang kedua-dua pihak, okey, dan syarat pembayaran. Ini penting ni, kalau kita tak nyatakan kat dalam ni, masak kita. Semua tu mesti didokumenkan. Kita tak boleh orang kata apa, entang kromo je, ikut suka kita, ikut dan kita. Ni lain ni. Syarikat kita nak duit tunai yang besar, syarikat besar ni dia pun ada peraturan dan cara-cara dia, dan kita pun kena mematuhi. So dalam perjanjian ni kita kena letakkan semua everything, supaya kita pun tak ada kata-kata pusing, cakap-cakap belakang ni semua. Tak setujulah macam ni. Okey, semua everything dah black and white. Okey. Yang paling penting juga kat sini, apa dia? Kita juga mesti tentukan tarikh, tempat untuk majlis menandatangan. Sama ada kita nak buat MOU ke ataupun majlis penajaan ke secara rasmi, kita kena tetapkan tarikh. Tarikh ni pun kita kena bincang juga, bukannya ikut suka-suka kita. So terusnya kita terus kepada langkah yang kelima. Dalam langkah yang kelima ni, okey, iaitu pengaktifan dan pelaksanaan. So maknanya ini sekarang ni macam mana kita nak aktifkan benda ni, nak gerakkan benda ni, itu ataupun pelaksanaan, implementation, macam mana kita nak implementkan. Okey, setelah perjanjian yang telah ditandatangan, pastikan segala keperluan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Contohnya seperti logo, okey, apa lagi yang kita bercakap, kandungan ataupun konten, okey, dan sebenarnya banyak lagi kalau kita cakap logo, konten, maklumat yang kita perlu isikan, apa lagi, kalau saya ingat dulu, kalau color code. Okey, syarikat tu pastikan logo juga mengikut color code yang tertentu. Kita tak boleh pandai ikut, dan kita ambil color code mereka, isikan, follow kepada warna kumpulan. Sebab syarikat korporat ni very particulars dengan perkara ni. Pastikan, okey, kita dah kumpulkan semua benda-benda ni. Okey, so lepas tu laksanakan penajaan seperti yang dirancangkan, seperti yang ditulis dalam perjanjian tu. Kita tak boleh nak buat, kita buat lebih tak apa, untuk kebaikan tak ada masalah, tapi jangan buat kurang. Maknanya dalam perjanjian ni kita kena bagi ABC. So kita kena pastikan kita bagi ABC. Kalau kita nak bagi DEF tu bonus, tu tambahan. Tapi dalam perjanjian tu kita kena follow. Okey, kita kena melaksanakan seperti yang dirancangkan. Ataupun kita putuskan segala maklumat ni mesti diputuskan. Okey, maknanya mesti dah ada kata putus. Okey, tak ada benda terawang-awang lagi. Maknanya kita kena putuskan pada masanya. Okey, dan pastikan sentiasa kita kena berkomunikasi dengan pihak penaja. Ini communication ni tak boleh breakdown. Okey, komunikasi ni sentiasa perlu diteruskan dan teruskan. Maknanya kita perlu, maknanya sebagai pemohon, okey, ingin dapatkan penajaan dari mereka, kita kena pastikan kita sentiasa berkomunikasi dengan mereka. Okey, InsyaAllah perkara ni akan berjaya. And then ini sekarang ni sebagai tips tambahan. Okey, dalam tips tambahan yang saya nak bagikan ni ialah yang pertama sekali, pastikan ataupun sentiasa gunakan email rasmi, bukan email secara individu. Sebab kadang-kadang email individu nama dia maut-maut je, nama entah apa-apa. So kalau saya sebut kadang-kadang bunyi pun tak sedap. So jadi benda ni semua menjejaskan image. Okey, orang yang nak memohon ni, okey, pastikan jangan gunakan email individu ataupun email yang menggunakan percuma. Pastikan gunakan email syarikat.
Maknanya kita mohon secara rasmi. Okey. Yang kedua, pastikan juga kita menghantar surat tu ataupun surat penajaan yang kita hantar tu tepat kepada jabatan yang betul. Maknanya pastikan, maknanya kat sini kepastian tu mesti ada. Okey. Tengoklah kat website ke, okey, untuk dapatkan kontak yang tepat. Okey. Di manakah jabatan-jabatan yang berkenaan yang tersebut yang kita perlu hantarkan surat tu. Okey, supaya surat tu tak adalah pergi jabatan ni, dia ni, dia kata di saat apa, kalau dalam bahasa kerajaan dipanjangkan, sila untuk perhatian lama-lama, dah bercuti-cuti dah berminggu-minggu. Kalau pegawai itu bercuti, terperaplah kat situ nanti. So jadi kita tak nak benda-benda ni berlaku. So jadi pastikan kita tahu kat mana kita nak hantar. Maklumat tu kita dah dapat sepatutnya langkah yang tu masa kita buat dalam langkah yang keberapa tadi. Maknanya kita dah tahu dah siapa yang kita nak hantar. Okey. Yang ketiga, yang antara yang lain, okey, pastikan juga, okey, perkara-perkara yang kita nak lakukan tu, okey, kita kena serius. Bukan bermaknanya kita tak boleh ambil benda ni sebagai sambil lewa. Okey, kita kena serius perkara ni. Okey. So maknanya kita tak boleh bergantung harap just nasib saja. Pakai hantar saja, asalkan ada, asalkan boleh. Kita tak nak benda-benda ni berlaku. Kalau kita dah buat secara tersusun ataupun kita dah membina atau merancang, insya-Allah benda ni akan banyak membantu. Okey, contohnya sekarang ni, macam saya sekarang ni, saya dapat penajaan daripada QActive. QActive ni merupakan satu produk, okey, multi-purpose, cucian yang boleh digunakan untuk mencuci segala benda. Okey. Jadi macam mana saya dapatkan maklumat? Produk ni bukan, kalau kita tengok produk ni mungkin tak dikenali, tak keluar dalam TV. Sebenarnya produk ni dah 13 tahun mereka menjual secara ejen. Okey, dan bertahan. Dan saya dapat maklumat ni. Saya mencari maklumat kerana saya tahu syarikat ni memerlukan orang yang untuk membantu. Jadi saya perlu mengambil kesempatan. Jadi di sini kesempatannya telah diperolehi oleh saya. Okey, sebagai affiliate sponsorship. Maknanya dalam saya punya siaran akan tertera. Okey, akan tertera link setiap ni menjadikan sebagai penajaan mereka kepada saya, pada syarikat kami. Terima kasih juga saya ucapkan kepada QActive yang telah sama-sama membantu kami, okey, dalam usaha, okey, ataupun dalam menunjukkan jalan bagaimana penajaan ini akan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Saya telah buktikan walaupun video ni, okey, bukanlah satu benda perkara yang terbaik, tetapi sekurang-kurangnya saya merealisasikan walaupun perkara ni kecil saja dalam bentuk video ni saja, tapi saya mampu untuk membawa penaja dalam setiap siaran saya. Gunakanlah QActive. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.